Alhamdulillah, nama saya yang sebenarnya Muhammad Aris bin Zahari, tapi lebih dikenali dalam dunia berkrisan ni sebagai Tok Siak Remawiyah. Umur tahun ni yang ke-33 lah, berasal daripada Negeri Sembilan, Rembau Negeri Sembilan. Dalam jualan senjata tradisional ni, antik dah lama ni, sebenarnya saya baru lagi lah. Lebih kurang 5 tahun lah. Last saya berhenti kerja dulu dan fokus 100% lah dalam bidang ni. Sos barang ni sampai, dia banyak semua. Ada yang kita ambil daripada tukang-tukang sini, kalau yang baru lah, dan tukang yang seberang. Begitu juga dengan antik. Kalau antik ni kita dapat daripada orang yang tak nak barang-barang ni, tak nak pelihara lah. Jadi kita ambil lah, dan pada kolektor-kolektor. Dan ada juga kita ambil daripada negara luar lah, yang kita beli dan bawa masuk ke sini. Kebanyakannya rumpun Melayu lah, mana Indonesia, Thailand kan, Singapura pun ada. Tapi banyak juga yang kami beli daripada negara barat. Contoh daripada USA kita pernah beli, pada Belanda melalui eBay lah kita beli, yang mana seketika dulu tok nenek diorang bawa barang ni balik ke sana, and then dia jual balik lah. Kita mahal barang, satu barang ni dia bergantung pada demand dia. Demand dia, contoh kalau hari ini keris belah-belah Pantai Timur mahal, contoh macam Tok Chu, Melela, Saras, dia tinggi sebab demand dia. Keris tu dia mesti ada special dia lah, dia ada ciri-ciri yang istimewa dia, pamor-pamor dia ataupun besi dia cantik. Itu membuat satu barang tu mahal. Material apa yang diguna, maybe ada yang guna gading, ada yang guna gigi ikan paus. Jadi spek-spek benda tu lah yang buat benda tu mahal. Jualan yang paling mahal pernah saya rekodkan selama saya berniaga ni, jumlah dalam 30,000. Sebilah keris dibuatkan khas untuk seorang pembesar Melayu lah. Okey, untuk harga keris ni, kalau dia subjektif lah, dia berapa barang tu datang dan apa ciri-ciri barang tu ada. Average untuk sebilah keris antik biasanya 500 dan ke atas lah. Kalau baru pun macam tu juga. Contohnya, satu tukang yang popular, contoh macam Pok Lee Jaya Gading, antara nama yang sohor, bilah dia pun dah mahal walaupun dia keris baru. Dan ada tukang yang boleh yang lama, otai, tapi kurang popular, bilah dia tak boleh mahal sebab dia ikut siapa tukang dia. Kalau antik tu, apa ciri-ciri dia sangat subjektif, dia tak ada ceiling harga. Baru atau lama, konsep penjagaan dia sama. Bilah keris tu besi, jadi besi ni dia akan karat, dia akan mudah karat lah, dia mudah karat. Jadi penjagaannya kita jangan bagi dia karat lah. Kalau proses pembaik pulihan dia tu, dia adalah cara-cara kaedah lama. Mana kita nak buang karat kan, kemudian kita minyak dengan dia, kita limau dengan dia untuk bagi jangan bagi karat. Kalau macam kayu, hardware banyak jual barang-barang yang tu bagi kayu, bagi cantik, bagi kayu, bagi elok balik. Saya selalu diajukan soalan tentang barang antik dengan mistik lah kan. Okey, dalam persepsi kolektor, kita letak tepi mistik ni. Jadi kita melihat barang ini daripada segi kesenian dia, kebudayaan dia. Sebab itu melambangkan orang Melayu tu sendiri. Contoh macam saya menjaga keris lah, tapi pada unsur mistiknya, unsur spiritualnya, memang barang ni ada. Kita tak nafikan sebab orang Melayu ni memang begitu dah pada dulu. Cuma dia langkah berjaga tu, kita kena sentiasa beringat lah, mana amalan-amalan kita tu kena bawa lah. Amalan-amalan yang mana yang diajar oleh Rasulullah tu, itu kita kena praktikkan lah. Yang mana agama melarang tu kita jangan buat. Sebab orang Melayu ni sangat subjektif, memang subjektif lah dalam bidang mistik ni, macam-macam ada. Jadi kita selama pengalaman saya menjaga barang ni, belum pernah lagi, seperjalanan saya ni belum pernah lagi dihujani dengan benda-benda mistik ni. Alhamdulillah lah kan. Tapi tak tahulah masa akan datang buat masa ni. Sebab kami kolektor, kita tak cara benda tu. Maksudnya kita tak peduli benda tu, dia letak tepi, kita tak campur urusan tu, kita nak tengok barang. Itu sebab dalam penjagaan saya ni, kalau orang jual barang, dia jual cerita. Dia kata ini dulu orang ni punya, ni sekian pernikahan ni punya. Kita ambil, kata cerita tu simpan, kita nak tengok barang. Kita tengok barang dulu, apa ciri-ciri barang, ada rosak ke tak ada rosak, baru kita boleh nilai harga dia. Tapi kalau dia kata ini zaman lama lah, hang tuah punya zaman, tapi barang sudah rosak kan, barang dah tak elok, kita kata kita tak boleh nak ambil sebab kita nak kesempurnaan.
Kalau untuk barang-barang ni keris lah, kita lebih pada keris sebab saya fokus bisnes saya pada keris. Di keris ni dia ada dua persepsi yang saya biasa bagi tahu. Yang pertama, dia adalah lambang budaya, lambang siapakah kita. Itu keris. Sebab dalam tamadun dunia yang ada hari ni, yang keris ni rumpun Melayu orang lain tak ada. Jadi simpanlah sebilah sebagai tanda diri kita ni Melayu. Simpanlah sebilah di rumah untuk ambil semangat dia. Dia ada semangat dia, semangat dia bukanlah benda-benda mistik ni, tapi jiwa dia tu ada. Yang kedua, keris ni tempat menyandar, tempat kita bersandar. Bukanlah bersandar tu di atas benda yang khurafat. Tidak. Maknanya bila kita sesak, bila kita memerlukan bantuan kewangan, jadi keris ni boleh kita jual dengan mudah untuk kita dapatkan duit dengan cepat, berbanding dengan hobi-hobi yang lain lah. Tapi hobi untuk keris ni harga dia tak pernah jatuh lagi, harga dia semakin naik. Tapi kena duduk dalam komuniti dia lah. Kalau tak duduk dalam komuniti dia, kita tak tahu dengan siapa kita nak jual kan. Tapi harga keris ni, contohlah, sebagai contoh, kita beli keris, sebelah keris berharga 2,000. Sesak bulan ni, tahun depan ni sesak, rotek nak hidup kan. Kita boleh tolak dia. Mungkin kita tak boleh dapat dalam 2,000, tapi kita boleh dapat dalam 1,500, 1,800 dengan cepat. Ataupun kita nak untung lagi, keris tu boleh pergi lagi tinggi, kita boleh jual lagi dengan tinggi. Keris ini lebih dikenali sebagai keris tajung. Keris tajung ni lebih sinonim di belah Kelantan, Patani, digunakan sebagai keris pembesar lah. Keris yang begini, keris ni agak tinggi nilai dia dalam market pasaran. Kalau yang tengok pada tangan saya ni, perak ni saja dalam lingkungan 1,000 lebih untuk kos upah buat yang saja. Jadi hulu ni pun nilai dia agak tinggi lah dalam pasaran. Cara nak buka keris ni, sarung yang keluar, bilah yang berat. Jadi kebiasaannya untuk keris tajung ni, bilahnya banyak lurus lah. Ada yang mengatakan untuk keris-keris tajung ni dia ada 2-3 pakaian. Ketika dia menghadap raja, dia akan pakai tajung lah. Ketika dia pergi berperang, dia akan pakai dengan pakaian yang lain. Kalau kita perasan, keris ini menjadi pakaian pada yang di-Pertuan Agong, tapi saiz yang kecil lah, sekat saiz selit. Kalau kita perasan lah. Okey, untuk ini keris penyalang dalam keluarga alang. Dalam keluarga alang ni kita ada anak alang, ada penyalang, ada bangkinang. Jadi banyak dia punya jenis dia lah. Di keris alang ni lebih kepada sinonimnya pada keris kuasa, ataupun dikenali sebagai keris hukum, yang mana satu ketika dahulu dikatakan keris alang ini untuk menjalani hukum bunuh pada pesalah. Dia hulu dia ni, dia akan masuk daripada bahu ni terus ke jantung dalam melaksanakan hukuman bunuh lah. Dan dia adalah lambang keris untuk kuasa satu pembesar. Jadi contohnya, kalau kita perasan, yang paling mudah yang di Pertuan Agong, dia mesti ada sebilah keris ni di tangan dia. Keris selit di pinggang, kemudian keris yang alang ni di tangan untuk menandakan kekuasaan ni. Itu kebiasaan dia lah kalau kita lihat pada sistem beraja kita. Contoh keris selit. Ini contoh keris selit. Keris selit ni dia bersaiz daripada maksimum lah 12 inci untuk selit. Mana keris selit ni diselit di pinggang kita lah ketika kita berbusana ataupun bersilat. Ini contoh keris selit lah. Ini saiz dalam 10 inci. Bilah 10 inci bilah. Jadi ni keris antik, dipakai oleh seorang pembesar Melayu yang dahulu lah, di antara koleksi saya lah. Kalau ini keris selit juga, tapi saiz 12 inci. Tapi kalau kita nak pakai pun dalam 5-16 inci pun boleh juga, tapi kurang sesuai untuk pada majlis-majlis yang formal lah. Ini bilah kalau lurus macam ni kita panggil sepukal. Sepukal ni lebih mirip belah-belah pantai barat lah. Kebanyakan didapati di Negeri Sembilan, Melaka, Johor, lebih banyak kita jumpa sepukal. Sepukal ni pun lebih dikenali sebagai keris bertarung, keris yang bertikam. Keris yang beluk ni lebih dikenali sebagai keris hierarki seseorang tu. Kalau dia pendekar, dia pakai macam ni. Kalau dia raja, dia pakai look macam ni. Jadi kebiasaan dia keris-keris yang lurus seperti sepukal ni, dia lebih kepada keris-keris yang bertikam yang dibawa orang untuk berperang lah. Ini keris Bugis Terengganu. Ini look 7 lah. Keris ni agak tinggi nilai pasaran ni.
Buat masa ni harga jualan yang saya pernah buka untuk sebelah keris ni hampir 3,000 lebih tinggi, kerana dia mempunyai ciri-ciri pamor yang cantik. Selain tu dia ada ketandaan meteor dan bilahnya masih sempurna. Yang penting bilah tu masih sempurna. Kalau bilah dia dah rosak, dia ada cacat, agak sukar untuk mendapat nilai yang tinggi dalam sebuah keris, sebilah keris tu lah. Kalau untuk menyimpan sebilah keris ni di rumah, elok bercirikan siapa kita. Contohnya kalau kita orang Jawa, kita pakai keris Jawa. Kalau kita orang Minang, kita ambil sebilah keris Minang. Ataupun ikut negeri. Contoh macam saya orang Negeri Sembilan. Apa ciri-ciri keris Negeri Sembilan? Apa ciri-ciri keris yang ada di Pahang? Apa ciri-ciri keris yang berada di utara seumpamanya? Jadi dia menjadi satu signature pada kita. Jadi bila kita tiada nanti, orang datang ke rumah, dia boleh tahu, kau ni ayah kau ni orang Kedah ni, ayah kau ni orang Negeri Sembilan ke? Dia akan bertanya. Jadi keris ni sebenarnya lebih kepada siapa kita. Jadi kita berciri yang keris yang kita nak simpan, yang kita nak jadikan koleksi tu, biar menempati kita rasa siapa kita. Itulah sebaliknya.